Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berkumpul lagi pada hari ini untuk mendengar kuliah maghrib mingguan kita berkenaan tafsir dan juga salat. Jadi syukur kita kehadrat Allah kerana kita diberikan kekuatan untuk berkumpul dalam satu majlis ilmu yang minggu lepas Ustaz Syahir dah terangkan betapa majlis ilmu ni rahmat Allah sangatlah besar meliputi majlis-majlis ilmu yang kita hadir. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput Ustaz untuk meneruskan dengan kuliah. Silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan seifinti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu kita sama-sama dapat menghadiri majlis ilmu. Dan juga tidak lupa salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan semangat perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, sifat sabar baginda, sifat istiqamah baginda, kita dapat merasai nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi yang pertamanya saya mohon maaf lah atas kelewatan saya. Yang pertamanya sebab di depan Right Robinson lah, di Sackville District tadi berlaku satu traffic congestion lah, yang agak teruk kerana betul sehinggakan bas tidak boleh lalu kan, sehingga nak corner pergi sana tu dia tak boleh pergi. So saya mohon maaf lah atas kelemahan jalan raya tersebut lah. Okay. Dan yang keduanya tadi semasa nak sampai sini tadi, ada satu kereta kecil ambulan ni, tiba-tiba pula dia duduk di lane bas. Bila dia duduk di lane bas, dia dah duduk dah. Lepas tu dia bila bas nak main, dia pergi depan sikit, dia berhenti lagi. So pergi depan sikit dia berhenti lagi. So bas kena cari jalan nak corner pergi ke depan lah. Jadi maafkanlah kesalahan ambulan itu. Baik. Jadi insya-Allah pada hari ini alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Dalam ekonomi dia ada satu konsep pilihan dan juga konsep kos lepas ataupun opportunity cost. Jadi pada hari ini Allah Ta'ala letakkan kita, pilihan kita majlis ilmu. Maka bila kita pilih majlis ilmu, benda-benda lain yang kita boleh buat pada ketika ini dikatakan kos lepas. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT kerana pilihan kita adalah majlis ilmu, dan bukannya majlis ilmu itu sebagai kos lepas. Kita bersyukur pada Allah SWT. Baik, jadi InsyaAllah pada hari ini kita akan lihat, saya akan cuba untuk kita rungkai surah Al-Baqarah. Tak semualah kan, saya pun bukan ulama. Jadi insyaAllah lah saya akan huraikan permulaan surah Al-Baqarah tersebut. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah ni ada 286 ayat. Dan surah yang terpanjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ini ada satu ayat yang terpanjang dalam surah dalam Al-Quran, yakni ayat 282. Dan ayat yang terpanjang ini dalam surah Al-Baqarah ini adalah ayat mengenai hutang. Jadi itulah serba sedikit
pengenalan tentang surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah ini kebanyakan isi-isinya adalah berkaitan dengan keimanan, hukum hakam dan juga kisah-kisah Nabi. Jadi insya-Allah pada hari ini kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ini bermula dengan pengklasifikasian ataupun kategori-kategori manusia yang describe dalam surah Al-Baqarah. Di mana pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima Allah Taala menerangkan tentang orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang ke-6 hingga ayat ke-6 hingga ayat yang ke-7 Allah Taala menerangkan orang-orang kafir. Dan juga ayat 8 sehinggalah ayat yang ke-20 yang lebih kurang 12 hingga 13 ayat menerangkan tentang orang-orang munafik. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan melihat ayat yang ke-30 di mana Allah Taala menerangkan tentang kejadian manusia. Jadi saya akan ghostan sikitlah. Saya mulakan dengan kejadian manusia itu dari segi bagaimana kejadian manusia itu, dan kemudian kita ghostan balik, kita melihat sifat-sifat dan ciri-ciri tiga golongan tadi. Ya. Baik. Siapa yang ada Al-Quran tu bolehlah kita rujuk surah Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat 34 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 34. Baik. Allah Taala terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan berkata Allah Ta'ala kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, yakni Allah Ta'ala, nak jadikan khalifah. Makna khalifah, apakah makna khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Makna khalifah ini adalah menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Mentadbir dunia dengan agama. Maka itu makna khalifah. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Para malaikat soal, bukan mempersoalkan. Para malaikat soal kepada Allah Ta'ala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ataj'alu tu bermakna adakah? Ataupun dalam bahasa Arab, dalam perkataan lain bagi adalah hal, adakah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nabi para malaikat soal kepada Allah Ta'ala, adakah kamu nak menciptakan satu makhluk, yakni khalifah tersebut, yang mereka ini, sifatnya ini, wa yasfikud dima, man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka ini buat rosak. Para malaikat dia dah tahu dah sifat manusia ni dia, macam mana.
Sifat manusia yang paling yang paling terkenal dengan yang para malaikat tahu, dua benda. Man yufsidu fiha, buat kerosakan di bumi. Wa yasfiku dima, dan tumpah darah, yang suka menumpahkan darah. Mereka berbunuh-bunuhan. Maka para malaikat soal lagi, bukankah kami ini, para malaikat makhluk seperti kami ini, yang sentiasa bertasbih dan memuji dan mensucikanmu, wahai Allah Ta'ala? Baik, yang pertamanya kena faham, para malaikat bersoal ataupun menyoal, bukan mempersoalkan, ya? Jadi para malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala ini bukan nak menafikan kuasa Allah Ta'ala, bukan nak menafikan apa yang Allah Ta'ala buat ni salah ataupun kurang. Tidak. Para malaikat bertanya sekadar untuk mengetahui hikmah, sekadar nak tahu informasi. Saya bawa satu contoh lah. Mak kita bila dia tanya kita lah, selalunya orang lelaki lah, dia akan tanya kan, contohnya mak saya bagi kat saya kan, Hir, hari ni mak nak masak ikan lah, kan? Lepas tu saya pula soal mak saya, pasal apa tak masak ayam je? Ayam kan lagi murah. Okey? Jadi akhirnya mak kata, aku tahulah aku yang masak, hang tak tahu apa. Okey? Hang tahu makan je. Jadi itulah salah satu contoh nak bagi tahu bahawa yang kata saya ni soal mak saya ni bukan sebab saya dahaka pada mak saya. Saya tanya sebab saya tanya sebab apa? Pasal apa mak nak masak ikan juga hari ni? Pasal apa tak mau masak ayam? Sebab ayam kan lagi murah. Contoh, saya pun tak tahu apa harga ikan dengan harga ayam ni. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi bila saya menyoalkan itu kepada mak saya hanyalah nak tahu apakah informasi dengan memasak ikan, dan juga apa hikmah sebalik memasak ikan instead of memasak ayam. Okay? Jadi begitulah para malaikat tanya kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan maka Allah Ta'ala berfirman, Qala inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu apa yang kamu tak tahu. I know what you don't know. So dengarlah, kan? Terimalah. Itu yang kita boleh kata seolah-olah dialog antara Allah Ta'ala dan juga para malaikat. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia, Allah Ta'ala, telah mengajarkan kepada Nabi Adam akan segala nama, benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Lalu dia berfirman kepada para malaikat, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Baik. Inilah kelebihan manusia yang Allah Ta'ala letakkan, yang Allah Ta'ala iktiraf kepada golongan manusia ini, ilmu. Kan? Sehingga kan Allah Ta'ala yang mengajar Nabi Adam, wa'alama Adam al-asma'a kullaha, kan? Nama-nama dan seluruhnya. Nama-nama ni adalah semua ilmu lah kepada Nabi Adam. Allah Ta'ala ajak semua benda dekat Nabi Adam dan ditunjukkan kepada para malaikat. Dalam ayat ni disebutkan, kemudian bila dah Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam ni, ditunjukkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, kamu tahu tak benda ni? Wahai para malaikat, kalau benarlah kamu ni golongan yang benar, kamu tahu tak apa yang aku ajar kepada Nabi Adam ini? Okey? Jadi jawab para malaikat yang taat pada Allah 24 hours ni, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat jawab,
Maha suci Engkau ya Allah, kami tak tahu pun apa yang selainnya daripada apa yang Kau beritahu kepada kami. Kan? Ini sifat para malaikat. Kan? Taatnya pada Allah Ta'ala sehingga kan apabila dicabar, saya boleh kata dicabar oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat, kalau betul lah kamu ni betul, kamu ni golongan yang benar, maka tunjukkanlah, maka terangkanlah apa yang aku ajar kepada Nabi Adam. Tapi malaikat kata, kami tak tahu ya Allah, kami hanya tahu apa yang Engkau beritahu kat kami. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau alim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui, dan sesungguhnya Engkau juga yang hakim. Hakim ni kalau terjemah bahasa Melayu biasa kita katakan bijaksana lah. Tapi kalau ikut dalam bahasa Arab, hakim ni bermakna yang mempunyai hikmah. Innaka antal alimul hakim. Allah Ta'ala ni alim, tahu benda, tahu semua benda. Hakim, tahu hikmah di sebalik setiap benda yang Allah Ta'ala buat. Itu hakim. Jadi begitulah sifat para malaikat. Kita jugalah boleh kita amalkan dalam kehidupan kita kan. Bila bab-bab kita tak tahu, jangan kita buat suka-suka hati kan. Jangan buat fatwa sendiri. Kalau tak tahu kan. Bagi tahu tak tahu. Kan. Kalau tahu apa? Kalau tak tahu diam. Kan. Tanyalah yang lebih mengetahui. Contoh, bila bab mai hukum Allah Ta'ala kan, kita bukan ulama', kita bukan ustaz. Bila kita tak tahu, diam lah kan. Tanyalah kepada yang tahu. Jadi bila bab hukum ni, siapa lagi yang tak tahu kalau bukan para alim ulama' kan? Bukankah Nabi telah bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya. Para alim ulama' ni pewaris para nabi. Kan? Nak persoalkan apa lagi? Para alim ulama' ni mewaris dengan apa yang para nabi telah tinggalkan. Maka amalkanlah apa yang para alim ulama' suruh. Kan? Jangan buat hukum suka hati. Okey? Baik. Inginlah juga saya nak sentuh sikit mengenai perkara mengenai Allah Ta'ala ajar Nabi Adam asma'akullaha. Bila kita melihat Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam tentang semua benda, makna katanya Allah Ta'ala dah ajak siap-siap dah Nabi Adam ni, hang kena tahu benda ni, hang dah tahu dah semua benda yang aku nak buatkan hang ni, hang dah tahu dah. Bercanggah dengan prinsip sejarah yang kita belajar tentang SPM. Kalau kita belajar form 4 kan, form 4 paleolitik mula ke form 1? Form 1, oh sorry ya. Saya golongan UK je. Jadi form 1 kita belajar sejarah kan, paleolitik, mesolitik, betul kan? Neolitik dan sebagainya. Dan kita lihat, kita belajar dalam sejarah tu, manusia pada ketika itu bertelanjang, duduk di gua-gua. Ilmu tak tahu apa pun. Yang tahu makan, tidur. Makan, tidur. Dalam gambar rajah lah, yang gambar-gambar dalam buku teks sejarah kita tu, kita tengoklah bahawa bertamadunnya manusia sehingga akan bertelanjang. Kalau tak telanjang pun pakai cawat, kalau tak ni pun pakai lebih sikit. Adakah ini yang menunjukkan bahawa asma'akullah? Allah dah ajak dah Nabi Adam. Nabi Adam ni manusia pertama di dunia ini. Allah dah ajak dah Nabi Adam ni semua benda. Takkanlah benda basic seperti pakaian dan sebagainya itu tidak diajar, sehingga kan ditunjuk kepada para manusia yang ditunjukkan oleh buku teks sejarah kita dan zaman-zaman dan sebagainya ni. Zaman batu, gangsa, logam dan sebagainya. Maka sebenarnya bila dikaji semula, yang sejarah ni dicipta oleh Charles Darwin. Muhammad Darwin ni juga kan. Muhammad Darwin ni dan juga teori penteori revolusi yang lain lah. Muhammad Darwin ni juga yang kata manusia tu semua daripada buruk. Dia lah. Jadi ini
Jadi perlulah kita tahu kan. Sebab apa? Kita tak boleh biarkanlah kita ni sentiasa diselubungi oleh kedustaan. Kan? Jadi siapalah kan, mungkin siapa yang berminat nak jadi guru sejarah pada masa akan datang, tunjukkanlah ilmu yang sebenar. Kan? Dalam Al-Quran tidak ada pun diterangkan zaman-zaman, dibahagikan zaman-zaman mengikut zaman logam, gangsa dan sebagainya. Hanya disebutkan zaman mengikut Nabi. Bermula zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, hinggalah ke zaman Nabi Muhammad. Itulah zaman-zaman yang kita perlu tahu. Bukannya zaman-zaman logam dan sebagainya ini. Okey? Jadi begitulah sedikit penjernihan sejarah. Baik, seterusnya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ni, asma akullah yang tadi ni, bi asma'ihim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Terangkanlah kepada para malaikat benda-benda yang aku ajak kat hang tadi. Maka setelah Nabi falamma anba'ahum bi asma'ihim, maka setelah Nabi Adam menerangkan nama-nama itu kepada mereka, asma akullah tadi, kepada para malaikat, Allah Ta'ala berfirman, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawa aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nak bagi tahu sini bahawa bermula dengan soalan para malaikat tadi kepada Allah Ta'ala, yang kata nak cipta manusia, yang kata nak cipta khalifah. Tapi khalifah ni, nak manusia ni, sifat dia mayufsidu fiha. Mereka ni duk buat rosak selalu. Wa yasfiku dima, suka tumpah darah, berbunuh-bunuhan. Sedangkan para malaikat ni sentiasa mensucikan Allah, kan? Sentiasa memuji Allah, para malaikat ni. Kemudian Allah Ta'ala akhirkan dengan, bukankah aku bagi tahu kepada kamu bahawa aku dah tahu dah semua benda, kan? Jadi tidak perlulah kita nak persoalkan. Ya? Jadi itulah respon Allah Ta'ala kepada para malaikat. Kan? Namun begitu, para malaikat ni juga adalah makhluk. Jadi makhluk ni dia nak tahu, kan? Jadi tidak ada masalah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam fasajadu, maka para malaikat pun bersujudlah kepada Nabi Adam. Perlu sedar di sini bahawa fasajadu ini bermakna kalau dari segi lughahnya bersujudlah, tetapi bukanlah bersujud seperti kita menyembah Allah Ta'ala. Fasajadu di sini bermaksud tunduk hormat, menunjukkan rasa penghormatan kepada Nabi Adam. Maka disebabkan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Adam ini, asma akullaha ini tadi, sehingga kan para malaikat ni tak tahu pasal pun benda ni, para malaikat tak tahu pun apa-apa langsung pasal benda asma akullaha ni tadi. Even Allah Ta'ala suruh terangkan pun kami tak tahu. Kami hanya tahu apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kami. Yang tu je yang kami tahu. Maka dengan sebab kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Adam ni, pada manusia ini, asma akullaha, ilmu ini, maka tunduklah para malaikat memberi hormat kepada Nabi Adam. Baik. Ini ada kaitan dengan kuliah kita minggu lepas. 2 minggu lepas. Yang pertamanya, saya dah terangkan, Nabi dah terangkan bagaimana kelebihan orang-orang berilmu. Nak berilmu kena main majlis-majlis ilmu. Dan saya nak kita sedar balik bahawa keadaan kita, kewujudan kita di muka bumi ini, kalau bukan kerana ilmu, tak perlu pun para malaikat sujud kepada kita, rasa hormat kepada kita. Sebab inilah yang manusia ada. Maka kalau manusia tidak menggunakan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia dengan sebaiknya,
maka dia bukannya dia tidak memerlukan rasa hormat. Apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia, apa yang Allah Ta'ala ajar kepada dia, maka itulah yang dia kena amalkan. Bukannya buat ilmu sesuka-suka hati. Kan? Jadi kalau tidak menggunakan ilmu yang Allah Ta'ala bagi ni ke arah yang betul, maka rugilah. Tidak wajar pun, tidak perlu pun, tak layak pun mendapat hormat daripada para malaikat. Sebab itu kalau saya dah beritahu dah minggu lepas, malaikat ni pasal bab-bab ilmu sentiasa para malaikat ada. Ni kita main ni majlis ilmu ni penuh para malaikat insya-Allah. Yang keduanya, bila mana khutbah Jumaat, setiap Jumaat bila ada khutbah Jumaat, bila ada para malaikat ni tugasnya untuk menjaga kehadiran buku log, kita katalah sekarang ni kan, buku log kehadiran orang lelaki ke sembahyang Jumaat. Jadi adalah okey, contohnya sembahyang Jumaat pukul 1. So siapa main pukul 12? Pukul 12 hingga pukul 12.5 minit contoh. Ini just contoh lah kan. 12 hingga 12.5 minit. Pahalanya seperti mengorbankan seekor lembu. Bermulalah pukul 12 sehinggalah nak kat pukul 1, sehingga kan pahala itu ibarat mengorbankan seekor burung puyuh. Sehingga nak dekat last sekali, dah dekat nak khutbah Jumaat tu, bila sebelum imam nak naik mimbar tu, sampailah ketika itu pahala akan berturun sehinggalah nak dekat dengan khutbah Jumaat. Bila imam khatib naik mimbar je, maka para malaikat tutup buku log, duduk dengar khutbah Jumaat. Kan? Hormatnya para malaikat terhadap majlis ilmu, hormatnya para malaikat terhadap ilmu, sehingga walaupun manusia yang tahu, walaupun tidak semua manusia itu sempurna, tetapi tahu ilmu, maka maka para malaikat berhenti kerja dia, dengar majlis ilmu. Tu dia ilmu. Kan? Jadi ni sedikit selingan lah, dah cakap pasal solat Jumaat kan. Kalau kita tak ada apa-apa masyakkah lah, kita tak ada apa-apa susah, datanglah sembahyang Jumaat awal-awal. Kan? Datanglah awal-awal, sebab itulah saya dah beritahu tadi, ada marhalat dia punya marhalah pahala tu. Kan? Bermula daripada mengorbankan seekor kambing, unta, tak silap saya bermula dengan unta, lembu, kambing dan seminggalah sampailah ke burung puyuh. Bila dah imam naik mimbar, bukan sekat burung, telur apa pun tak ada. Betul. Telur burung puyuh ke apa pun tak ada. Jadi ini yang ramai orang tak tahu. Ramai orang ingat main sembahyang Jumaat ni time-time nak sembahyang je. Salah tu. Kan? Yang dikatakan ambil kehadiran tu, kan ada hadis yang mengatakan siapa yang tidak datang 3 kali berturut-turut, maka berdosalah ia kan. Ada dosa dia tu. Maka bukan bermakna 3 kali tak sembahyang Jumaat, 3 kali tak pergi sembahyang Jumaat, 3 kali tak pergi dengar khutbah Jumaat. Itu kehadiran yang sebenar yang para malaikat tulis di buku log. Tu kena ambil. Tapi kalau kita contoh ada kelas, ada masyakkah, tak apalah. Ini saya saja kan. Time dia tahu dah. Walaupun di McDougall tu dia tulis sembahyang Jumaat, dia tulis waktu solat Jumaat 1.10. Dia tahu dah aku main 1.25. Itu plan dia. Oh, ada yang terkenal lah. Cik lawan. Jadi tak sungguh. Ini saya melalui dengan kawan saya yang bukan Malaysian pun. Kan? Ada kawan saya yang dia Pakistan. Saya tanya dia, minggu ni McDougall sembahyang pukul apa? Dia kata 1.25. 1.25 nak lagi setengah jam nak asak dah tu. In English lah. Jadi bila ni cek balik, saya pun tak percaya ke 1.25, saya pun pergi awal sikit. PP memang dah